surah Ar-Ra'd, iaitu surah yang ke-13 dalam Al-Quran yang ada dengan kita. Bilangan ayatnya 43, bilangan rukuknya 6. Ini termasuk dalam surah Makkiyah lagi. Walaupun dari segi turunnya, turun dululah daripada Madaniyah, daripada Al-Baqarah apa ni semua, turun dulu. Tapi dalam Quran yang ada dengan kita, letaknya kemudian daripada Madaniyah. Tertib turun ke 96. Bilangan paragraf ada 3 sahaja. Mesej utama, orang-orang yang menerima akidah tauhid dan hari akhirat daripada Muhammad dan Al-Quran adalah ulul albab, orang-orang yang cerdik, yang bijaksana. Tu siapa? Iaitu orang yang menerima ajaran tauhid dan percaya kepada hari kemudian. Yang kedua, orang-orang yang tidak menerima akidah tauhid dan akhirat, selain jahat, mereka juga bodoh. Ini bodoh kalau tak terima. Yang ketiga, pertentangan yang berlaku di antara mereka adalah pertentangan di antara hak dan batil. Yang keempat, sebagaimana sikap mereka berbeza, kesudahan mereka juga berbeza. Dalam dunia ini berbeza, akhirat besok pun berbeza. Begitulah akibatnya. Paragraf 1 ayat 1 hingga 18, seruan Islam kepada akidah tauhid dan kepercayaan kepada hari akhirat adalah benar. Paragraf 2 ayat 19 hingga 29, orang-orang yang menerima tauhid cerdik dan orang-orang musyrik bodoh. Itu yang mudah saja. Paragraf yang ketiga ayat 30 hingga 43, kesudahan orang-orang yang beriman, yang bijaksana lagi berakal adalah baik. Itulah struktur makro surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd maknanya guru. Zaman diturunkan surah Ar-Ra'd, diturunkan di peringkat akhir kehidupan Rasulullah SAW di Mekah. Besar sekali kemungkinan ia diturunkan selepas surah Yusuf pada tahun ke-12 kenabian. Pada ketika itu pakatan jahat dalam menentang Rasulullah SAW sedang dijalankan. Pelbagai tipu daya dan helah jahat dirancang. Ini ada dalam ayat ke-33 dan 42. Orang-orang musyrikin Mekah semakin kuat berpegang dengan kesyirikan mereka. Semakin Rasulullah dakwah, dia semakin kuat pegang. Ini ayat 33. Mereka juga semakin kuat mengingkari kerasulan Muhammad, ayat 43, dan mengingkari kepercayaan kepada hari akhirat. Pendek kata, pertentangan antara hak dan batil pada ketika itu betul-betul berada di kemuncaknya. Sesetengah ulama menganggap surah Ar-Ra'd ini adalah surah Madaniyah. Ada juga ulama kata begitu. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir atau ulumul Quran, dia ada sebut begitu. Tetapi yang sebetulnya bukanlah begitu. Ia adalah surah Makkiyah. Ini sebab itu kita kena tahu ciri-ciri surah Madaniyah. Kalau kita tengok surah Ar-Ra'd di kandungan dia tidak menunjukkan dia turun di Madinah, tapi ia sebaliknya turun di Mekah. Biar kita dapat bezakan kandungan dia, tu isi dia. Ciri-ciri khusus surah Ar-Ra'd termasuk dalam surah-surah Makkiyah yang mempunyai gaya bahasa yang sangat menarik. Ia penuh dengan keindahan bahasa dan sangat padat serta ringkas. Selain itu, ia juga penuh dengan dalil-dalil afaqi dan anfusi yang kuat. Dilihat dari sudut ini, banyak sekali keserupaannya dengan surah Qaf. Surah Ar-Ra'd adalah satu surat yang sangat mendalam kesannya dan indah gaya bahasanya. Sangat menarik. Seperti dekat-dekat dengan surah Qaf cara. Jadi ini semua ni kalau kita tengok ni, ini ciri-ciri atau sifat surah Makkiyah ni, bukan Madaniyah kalau macam ni. Berkaitan surah Ar-Ra'd dengan surah sebelum dan selepasnya. Satu, di dalam surah Yusuf, kebenaran yang berada di pihak Nabi Yusuf dan kebatilan di pihak penentang-penentangnya dikemukakan dalam bentuk sebuah kisah. Itu dalam Yusuf, sebuah kisah. Di dalam surah Ar-Ra'd pula, kebenaran dan kebatilan dibuktikan berdasarkan dalil-dalil akli dan afaqi. Tauhid adalah benar dan syirik adalah karu, dibuktikan dengan dalil-dalil itu. Bukti syirik ni karu, guna akal. Tengok alam sekeliling. Tengok alam sekeliling. Yang kedua, di akhir surah Yusuf,
Seruan Rasulullah SAW dikatakan sebagai seruan kepada Allah ala basirah, yang bermaksud secara sangat jelas dan terang. Di dalam surah Ar-Ra'd ini, kebenaran tauhid kerasulan dan kepercayaan kepada hari akhirat dibuktikan dengan dalil-dalil yang sangat jelas dan terang dengan gaya bahasa yang sungguh menarik. Sebab itu kalau kita tengok kan, Quran ini tidak syak lagi. Agama Islam ini adalah agama orang panggil. Orang-orang yang belajar perbandingan agama dia cukup tahu. Nak jadi agama, nak orang panggil agama ni, dia kena apa ciri utama dia? 3 perkara ni. 3: ketuhanan, kerasulan, dan kepercayaan kepada hari kemudian. Ini 3, ini mesti ada. Kalau tak ada 3 ni bukan agama. Sebab itu pengkaji-pengkaji agama, perbandingan agama, mereka ragu tentang agama Buddha yang ramai penganut dia di tempat kita pun ramai. Sebab apa? Dia tak jelas 3 perkara tadi. Mereka hanya anggap ini satu falsafah saja, satu falsafah, ia bukan agama. Tak jelas Tuhan, tak jelas juga Rasul, tak jelas juga hari kemudian. Apa yang ada hanya berputar di sekitar kehidupan ini saja, tak pergi jauh hari kemudian. 3 perkara ini diragui di dalam agama Buddha. Dan orang panggil agama yang disahkan sebagai agama itu memang dia ada 3 ni. Ada. Ikutlah, walaupun dia terima syirik ke apa, tak kira lah, tapi dia ada lah, Tuhan tu ada. Yang ketiga, di dalam surah Ibrahim akan datang dinyatakan satu hakikat, bahawa adanya kesedaran bersyukurlah manusia secara semula jadi akan terdorong untuk menerima tauhid. Manusia ni kalau dia tahu berterima kasih, dia ada benda tu, jangan lenyap perasaan itu. Kalau ada perasaan, itulah benih untuk kemudiannya menjadi tauhid. Dia boleh terima tauhid kalau ada benih. Di dalam surah ini dan juga surah berikutnya ada disebutkan tentang ulul albab, orang-orang yang bijaksana. Ahli tauhidlah golongan yang paling tepat dengan ulul albab itu. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Di dalam surah Ar-Ra'd terdapat tuntutan supaya menerima tauhid uluhiyah dan kepercayaan kepada hari kemudian. Di dalam surah Ar-Ra'd ini, setelah dijelaskan tentang tauhid rububiyah kepada orang-orang musyrikin, mereka diminta supaya menerima tauhid uluhiyah dan kepercayaan kepada hari kemudian. Dikatakan kepada orang-orang musyrikin bahawa Allah lah yang meninggikan langit dan menundukkan matahari dan bulan. Menundukkan tu, sakharna tu mempermudahkan. Jadi kejadian tu untuk faedah manusia. Itu makna taskhir. Menundukkan itu. Dialah yang mengatur dan mentadbir alam. Oleh itu manusia hendaklah menerima dengan penuh yakin bahawa dia akan bertemu dengan Tuhannya itu. Ayat 2. B. Dikatakan juga kepada orang-orang musyrikin bahawa Allah lah yang telah menghamparkan bumi dan meletakkan bukit serta sungai-sungai di atasnya. Dialah yang menjadikan pelbagai jenis buah-buahan. Dialah yang menukarkan siang dan malam. Kerana itu manusia hendaklah menerima rububiyah dan kekuasaan Allah dengan menggunakan akal dan seterusnya beribadat kepadanya semata-mata. Ini maknanya dia sebut Tuhan ini begini, itu rububiyah. Dan kalau terima, kamu terima tu, takkan tak terima kasih. Tuhan bagi banyak sampai begitu sekali kepada kamu. Nak terima kasih itu macam mana? Dia mula timbul lah. Itu baru disebutkan tauhid uluhiyah. Kesesatan mereka terletak di mana? Mereka bersyukur juga, terima kasih juga, cuma macam-macam. Kadang-kadang berhala ni pergi terima kasih, kadang-kadang pergi susun jari depan berhala ni, macam-macam. Itu masalah dia. C. Dikatakan kepada orang-orang musyrikin Mekah bahawa Allah Subhanahu wa taala menyirami pokok-pokok dengan air yang sama. Ini dalil afaqi ni. Ni langit, bumi, gunung, ganang, sungai-sungai yang mengalir, itu dalil-dalil afaqi orang panggil. Dalil-dalil alami, alam di sekeliling kita. Ini semua dalil-dalil afaqi. Allah menyirami pokok-pokok dengan air yang sama, tetapi pokok-pokok itu mengeluarkan buah yang berlainan rasanya. Siapa yang buat begitu? Rabb lah, Rabb. Kerana itu orang-orang yang berakal sepatutnya menerima sifat rububiyah
qudrat, hikmat dan segala sifat-sifat Allah yang sempurna dan seterusnya, hanya beribadat kepadanya. Jangan rububiyah saja diterima, tapi kena terima juga uluhiyah. Bila sampai ke situ, manusia tak akan menyembah yang lain selain Allah. Ini ada di dalam ayat yang keempat. Orang-orang musyrikin ditanya, siapakah Tuhan yang menjalankan sistem di langit dan di bumi? Adakah selain Allah, min dunillah, dapat memberi manfaat dan kemudaratan? Apakah sama orang yang buta dan orang yang celik? Adakah sama gelap dan cerah? Dalam keadaan ada begitu banyak dalil-dalil akli, adakah mereka masih menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain? Adakah sekutu-sekutu yang didakwa itu telah mencipta apa-apa sehingga mereka terkeliru? Jadi keliru ni, takut ada yang mana-mana satu dah sebut, dia tak boleh sebut apa pun yang dibuat oleh sekutu-sekutu yang didakwa sebagai sekutu Allah. Adakah sekutu-sekutu yang didakwa itu telah mencipta apa-apa sehingga mereka terkeliru? Setelah mengemukakan soalan-soalan yang memaksa manusia berfikir, diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengisytiharkan bahawa Allah jua pencipta kepada segala sesuatu. Dialah sahaja yang menguasai segala sesuatu. Setelah membuktikan sifat rububiyah, khaliqiyah. Khaliqiyah ni sifat Tuhan sebagai pencipta, dan kuasa yang ada pada Allah, dikemukakan pula betapa tidak berdaya dan lemahnya Tuhan-Tuhan selain Allah yang didakwa sebagai sekutu Allah itu. Dengannya syirik dibatalkan dan tauhid disabitkan. Ayat 16. Yang kedua, di dalam surah Ar-Ra'd ini juga terdapat tuntutan supaya menerima tauhid uluhiyah. Jadi kalau orang yang, inilah saya bimbang juga tempat kita, kadang-kadang dia memusuhi satu golongan Islam yang lain tu sampai dia menafikan sifat-sifat Allah. Dahsyat. Itulah kegagalan sistem pendidikan dalam ilmu tauhid di tempat kita, sehingga jadi bermusuh sama sendiri, tuduh-menuduh. Padahal cuba tengok berapa banyak nak kata apa ni. Macam mana nak dinafikan tauhid uluhiyah? Cuma sebenarnya kalau tanya, tidak sembah yang lain juga, cuma hanya dari segi teori itu dipertikaikan. Tapi dia pun sama Islam, dia tidak sembah yang lain selain daripada Allah juga, tapi jadi bertelingkah sesama Islam kerana benda-benda macam itu. Padahalnya berapa banyak di dalam Quran. Kalau kita buat itu bermakna kita tak terima Quran. Itu bahaya tu kalau macam tu, bahaya tu. Setelah menjelaskan kepada orang-orang musyrikin Mekah tentang tauhid qudrat dan iradat, maksudnya iradat Allah, mereka diminta supaya menerima tauhid uluhiyah. Dikatakan kepada orang-orang musyrikin bahawa Allah lah yang melepaskan kilat dan hujan. Dialah yang menguasai sekalian alam. Dialah yang maha berkuasa dan berkehendak. Ayat 12. Inilah ayatnya, huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunshi'us sahabats thiqal. Dialah yang menunjukkan kepada kamu kilat dalam keadaan kamu takut dan menaruh harapan. Takut pun ada juga, nak keluar takut dipanah petir, tapi menaruh harapan pun ada juga. Dengan inilah tanaman-tanaman kita akan subur bila dapat hujan. Wa yunshi'us sahabats thiqal. Dialah yang menjadikan awan yang berat. Awan yang berat itu awan yang mengandungi air. Maknanya ada juga awan yang tidak mengandungi air. Begitulah, tak apalah. Dikatakan kepada orang-orang musyrikin bahawa bukan sahaja malaikat memuji dan bertasbih kepada Allah, malah kilat dan guruh juga. Ini sinar guruh. Sebab itu surah ini namanya guruh. Turut bertasbih. Allah lah Tuhan yang maha berkuasa, kuat dan perkasa. Betul-betul ketika mereka sedang bertengkar tentang Allah, Allah melepaskan petir dan halilintar terhadap mereka. Ada juga antara manusia dalam dunia ini disebutkan ketika duduk mempertikaikan Allah pun kena panah, kena halilintar. Itulah nak ceritanya Allah SWT boleh melepaskan petir, halilintar itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan di sebalik yang kita tengok guruh yang berbunyi kilat yang cerah memancar itu, di sebalik itu malaikat-malaikat bertasbih
dan memuji Tuhan. Itulah yang di sebaliknya diceritakan kepada kita. Dikatakan kepada orang-orang musyrikin bahawa Allah lah yang berkuasa melapangkan dan menyempitkan rezeki. Mereka sepatutnya tidak seronok dan berpuas hati dengan kehidupan dunia ini sahaja. 3, di dalam surah Ar-Ra'd juga terdapat tuntutan kepada manusia supaya menerima tauhid doa dan tauhid ibadat. Nak berdoa ni berdoa kepada Allah saja, jangan yang lain-lain. Jangan kata, ni ada juga orang kita yang entah mari daripada mana, madad ya Ali pula, madad ya Husain pula, madad Ali pula. Ini nak terjemah dah tu, akidah tu, tauhid doa tu dah sudah tercemar. Jadi pergi minta dengan orang lain pula, bukan minta dengan Allah, bukan madad ya Allah, tapi madad ya Husain, madad apa semua. Ini semua dakwah Islam lah, orang Islam yang tauhidnya sudah tercemar. Setelah dijelaskan kepada musyrikin Mekah tentang tauhid ilmu, maknanya tauhid ilmu ni yang mempunyai ilmu macam tu, tak ada yang lain. Kita pun ada ilmu juga, tapi ilmu macam tu yang meliputi segala sesuatu, tak ada satu pun yang terlepas, tak ada yang lain. Ilmu macam tu satu ada, Allah. Macam hidup, kita pun hidup, tapi hidup kita tidak sebenar. Hidup kita ada permulaan, ada kesudahan. Hidup yang tak ada permulaan, tak ada kesudahan, satu saja, itu tauhid. Tahu semua tauhid. Sifat-sifat Allah itu kita kena percaya, dia saja, ada pada dia saja yang sempurna. Setelah dijelaskan kepada musyrikin Mekah tentang tauhid ilmu, mereka dituntut supaya menerima tauhid doa dan tauhid ibadat. Diperjelaskan kepada orang-orang musyrikin bahawa menyeru kepada Allah dan berdoa kepadanya juga merupakan satu tindakan yang benar. Tuhan-Tuhan selain Allah, min dunillah, tidak dapat menyahut seruan mereka. Menyeru mereka sama seperti menyeru air supaya datang ke mulut. Doa orang-orang kafir tak ubah seperti suara yang bergema di padang Sahara lalu lenyap begitu sahaja. Ini ayatnya. Lahu da'watul haqq, dialah yang berhak kita berdoa, dialah yang berhak kita berdoa, dia sajalah. Dan orang-orang yang menyeru selain daripada Allah, la yastajibuna lahum bisyai', mereka tidak dapat menyahut apa-apa pun, illa kabasiti kaffaihi ilal ma', melainkan seperti orang yang menghulur tangan dia, menghamparkan kedua tangannya kepada air, liyabluga fah, supaya air itu sampai ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, air itu tidak akan sampai juga ke mulutnya. Wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal, seruan orang-orang kafir itu hilang begitu saja, tak tahu ke mana tempat tujunya. Seperti kita kata minta dengan berhala, ke minta dengan selain daripada Allah lah. Seperti kita minta dengan air, kita minta, wahai air, marilah masuk ke mulut saya. Mari ke tidak? Tak mari. Wahai air, tak dengar ke? Marilah masuk ke mulut saya. Kalau kita kata begitu, sama juga kita kata begitu kepada berhala, kepada yang lain-lain, sama, tak ada beza. Adakah dia akan mari? Adakah dia ada telinga? Adakah dia ada kuasa? Tak ada. Itu gambaran dia begitu dahsyat terhadap orang-orang yang kafir ini. Nampak sangat bodohnya, nampak sangat bodohnya. Sebab itu ulul albab bukan mereka. Allah juga yang tahu segala-galanya, yang dalam kandungan ibu-ibu yang mengandung, ibu binatang ke ibu manusia ke, semualah yang mengandung. Macam mana proses dia, perkembangan dia di dalam perut ibu, Allah lah yang jaga, Allah lah yang tahu. Diperjelaskan juga kepada orang-orang musyrikin bahawa Allah mengetahui segala perkara gaib dan perkara yang nyata. Ini ayat-ayat ini semua di dalam surah ni lah. Ketika menjelaskan tentang tauhid ilmu, dikatakan bahawa kepada Allah seruan manusia dengan suara yang keras atau perlahan sama saja, tak perlu kuat. Minta dengan Allah sampai bertempik-tempik, tak perlu. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, kamu bukan menyeru Tuhan yang tuli, kenapa kamu kuat sangat? Sebab itu dalam hadis pun disebut ud'u, dalam Quran disebut ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah, suruh berdoa dengan perlahan, dengan senyap
dengan penuh tadarru', dengan penuh merendah diri kepada Allah SWT. Dia tidak seperti makhluknya kepada Allah. Segala pergerakan yang berlaku ketika siang dan segala perkara yang tersembunyi dalam kegelapan malam sama sahaja. Itulah ilmu dia. Melihat Allah tu macam itulah melihatnya. Antara kesalahan orang-orang musyrikin yang disebut di dalam surah Ar-Ra'd ialah mereka mengamalkan kesyirikan. Ini kesalahan dia. Musyrikin daripada dulu pun itu kesalahan tu berat. Antara kesalahan golongan musyrikin Mekah yang tersebut dalam surah Ar-Ra'd lagi ialah mereka menolak kerasulan. Kalau kita tengok pada sejarah umat dahulu, mereka dibinasakan kerana ni lah, benar-benar dicukup sebab ada pada golongan musyrikin Mekah. Kerana itulah mereka akhirnya dimusnahkan. Antara kesalahan orang-orang musyrik Mekah lagi yang tersebut dalam surah Ar-Ra'd ialah mereka tidak percaya kepada hari kemudian. Kesalahan ketiga golongan musyrikin Mekah ini tidak percaya kepada hari kemudian.